Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga dewan sekalian. Bertemu kita lagi dalam gelanggang forum remaja. Topik kita pada hari ini, rokok setiap sedutan membawa padah. Bersama saya 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kanan saya ahli panel pertama, saudari Azra Hazikah. Selamat datang saudari. Seterusnya, ahli panel kedua, Ayu berbaju kurung, saudari Nur Syazwani. Selamat datang saudari. Dan di hujung sana, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, saudara Zahri Fahmi. Selamat datang juga buat saudara. Baiklah, sebelum saya menyimpan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah kandungan yang boleh kita dapati dalam rokok? Terima kasih kepada Cik Moderator kita yang cantik ni. Sebelum saya menjawab soalan yang diajukan oleh Cik Moderator kita, saya nak memberitahu apa itu rokok. Rokok ialah tembakau yang digulung dalam daun nipah, dan apabila seseorang menghisap rokok, individu tersebut boleh menghembuskan asap yang dikeluarkan dari paru-paru melalui mulut dan hidung. Saya nak share sikit jenama-jenama rokok yang terkenal di Malaysia. Antaranya ialah rokok Dunhill, rokok Winston, Paralis, Benson and Hedges, Marlboro dan lain-lain lagi. Rokok pertama dalam senarai jenama rokok terkenal di Malaysia ialah jenama rokok Dunhill. Tanya sajalah perokok-perokok di luar sana, apakah rokok pilihan mereka? Pastinya jenama Dunhill ini merupakan pilihan utama kebanyakan mereka. Jika anda meminati bola sepak tempatan sekitar tahun 90-an, anda pasti tahu jenama ini merupakan sponsor utama di jersey setiap pasukan dalam Liga Malaysia. Dunhill ditubuhkan di London pada 10 Mac 1907 oleh ahli perniagaan dari London, iaitu Alfred Dunhill. Jenama yang kedua ialah jenama Winston. Jenama Winston ini juga cukup sinonim dengan perokok-perokok kerana banyak variasi rokok jenama ini sediakan. Winston diperkenalkan pada tahun 1954 oleh R.J. Reynolds Tobacco Company dan dengan serta-merta menjadi salah satu jenama rokok terlaris pada ketika itu. Rokok yang berasal dari Amerika ini pernah menjadi rokok nombor 1 di dunia dari tahun 1966 sehingga tahun 1972. Sehingga hari ini, jenama rokok ini masih lagi popular dan menjadi rokok kegemaran ramai perokok di luar sana. Jenama yang ketiga ialah jenama Paralis. Jenama ini pernah terkenal di kalangan perokok Malaysia kerana harganya rendah. Selain Malaysia, rokok ini juga popular di negara Jepun dan Afrika Selatan. Satu ketika dahulu, jenama Paralis ini pernah menaja acara sepak takraw di Malaysia dan juga menaja Piala Dunia 2002 bersama Dunhill. Jenama yang keempat adalah jenama Benson and Hedges. Jenama ini lebih dikenali dengan singkatan B&H, iaitu Benson dan Hedges. Ia ditubuhkan di London pada tahun 1873 oleh Richard Benson dan pakciknya William Hedges. Jenama rokok ini pernah terlibat dalam menaja pasukan dalam beberapa jenis sukan seperti Formula 1, kriket, ice skating dan banyak lagi. Dan yang terakhir ialah rokok Marlboro. Sebut saja rokok, secara automatik dalam kepala kita, jenama Marlboro ini terlintas dalam fikiran. Terima kasih kembali kepada panel pertama kita. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan bahawa terdapat 3 racun yang paling penting di dalam rokok, iaitu tar, nikotin dan karbon monoksida. Bolehkah saudari panel kedua menerangkan kenapa 3 bahan dianggap paling berbahaya? Soalan yang amat menarik dan saya akan menerangkannya satu persatu. Tar mengandungi sekurang-kurangnya 43 bahan kimia yang diketahui menjadi penyebab kanser, iaitu karsinogen. Manakala nikotin seperti najis dadah, heroin, amfetamin dan kokain akan bertindak balas dalam otak sehingga menyebabkan seseorang itu menjadi ketagihan. Oleh itu, terlalu sukar untuk sesiapa yang telah terjerat dengan ketagihan merokok. Malahan sukar juga bagi seseorang individu itu untuk meninggalkan tabiat itu untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir sekali ialah karbon monoksida. Karbon monoksida pula adalah gas beracun yang biasanya dikeluarkan oleh exhaust kenderaan.
Gas ini akan menjejaskan bekalan oksigen ke tisu-tisu sehingga menyebabkan seseorang itu menjadi terencat. Terima kasih kepada panel kedua kita. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa rokok itu sendiri boleh membawa kemudaratan terhadap diri. Jika dua panel kita tadi menerangkan tentang kandungan berbahaya yang terdapat di dalam rokok, yang ingin meminta panel ketiga untuk menguraikan apakah kesan yang boleh disebabkan oleh asap rokok pada perokok dan orang sekeliling. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Antara kesan rokok kepada perokok dan orang sekeliling ialah kanser paru-paru, trakea, bronkus dan esofagus, iaitu masalah saluran pemakanan, di mana 90% penyakit kanser paru-paru berpunca daripada tabiat merokok. Kajian saintifik juga menunjukkan bahawa terdapat lebih 4,000 bahan-bahan kimia yang terdapat pada asap rokok. Orang yang tidak merokok namun menghidu asap rokok daripada orang sekeliling, mereka dikenali sebagai perokok pasif. Percaya atau tidak percaya, risiko penyakit yang dihadapi oleh perokok pasif berkali ganda lebih daripada orang merokok. Panel kita yang ketiga tadi menerangkan impak asap rokok pada perokok dan orang sekeliling daripada sudut kesihatan. Soalan saya kembali kepada panel pertama. Bolehkah saudari jelaskan impak asap rokok atau rokok itu sendiri dari sudut ekonomi ataupun personaliti? Daripada segi ekonomi, secara purata, perokok membelanjakan wang lebih kurang 1,000 setiap tahun hanya untuk merokok. Manakala rawatan perubatan adalah dengan anggaran 240 setahun. Ini bermakna perokok membazirkan wang mereka dengan banyak sepanjang hidup mereka. Oleh itu, perbuatan merokok samalah seperti membakar duit sendiri. Seterusnya, terdapat pelbagai kesan terhadap perokok apabila merokok. Yang pertama adalah paru-paru. Antara kesan merokok terhadap paru-paru ialah kanser paru-paru. Namun, ia merupakan kesan merokok dalam jangka masa yang panjang. Yang kedua adalah jantung dan salur darah. Jantung adalah asas untuk fungsi anggota badan kita berjalan dengan lancar. Fungsi jantung adalah untuk mengepam darah dan membekalkan oksigen kepada sel-sel dan organ lain. Jadi, kesihatan jantung amatlah penting dalam mengekalkan organ-organ dan sel berfungsi dengan lancar. Antara kesan merokok kepada jantung dan salur darah ialah menyempitkan salur darah, stroke dan demensia. Yang ketiga adalah penampilan diri. Antara kesan merokok yang boleh dilihat dalam jangka masa pendek ialah perubahan pada penampilan. Merokok menyebabkan kerosakan pada tisu kolagen dan mengganggu fungsi elastik kulit. Ia juga menyebabkan penurunan kadar penyembuhan luka dan meningkatkan risiko jangkitan. Selain itu, rokok menyebabkan kulit kusam, gigi, kuku dan jari kuning, rambut gugur dan kanser kulit. Pepatah Arab ada menyatakan bahawa tiada penyakit yang tidak boleh diubati melainkan maut. Kepada panel kedua, bolehkah saudari jelaskan tentang kaedah yang betul untuk berhenti daripada tabiat merokok? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Di antara kaedah yang betul untuk berhenti daripada tabiat merokok ini ialah pertama sekali, tetapkan tarikh untuk berhenti merokok. Anda juga mesti mengatakan pada diri anda bahawa aku bukan perokok. Selain itu, anda mesti menumpukan apa sahaja yang anda lakukan untuk melupakan segala tabiat merokok itu. Di samping itu, anda juga penting untuk sentiasa berfikiran positif. Namun, anda juga perlu mendapatkan sokongan daripada ahli keluarga maupun rakan-rakan. Dan yang terakhir sekali, iaitu yang paling penting, ialah anda perlu melawan keinginan untuk merokok itu. Maafkan saya, Cik Moderator. Saya nak tambah sedikit apa yang dikatakan oleh saudari panel kedua. Silakan saudari. Terima kasih. Kita sedia maklum bahawa tabiat merokok dewasa ini bermula daripada usia remaja. Oleh itu,
ibu bapa adalah kaunselor yang terbaik kepada anak-anak yang merokok. Jangan dibiarkan sahaja mereka dengan tabiat ini. Kata orang, sayang isteri ditinggal-tinggalkan, sayang anak ditangan-tangankan. Ibu bapa perlu menggunakan pendekatan yang tidak terlalu tegas dan tidak terlalu lembut. Anak-anak ini jangan diberikan bunga sahaja atau berikan rotan sahaja, tetapi gunakan kedua-duanya supaya dapat berkesan pada jiwa mereka. Terima kasih saudari. Jika panel kita tadi menyebutkan tentang kaedah berhenti merokok, saya pasti memang ramai tertanya-tanya tentang apakah pula faedahnya kepada seseorang individu, walaupun saya rasa jawapannya sudah berlega-lega di minda para penonton. Di antara faedah berhenti merokok ialah hidup kita akan lebih lama, insya-Allah. Selain itu, kita dapat menghindari racun. Seperti yang saya cakap tadi, terdapat beribu bahan kimia di dalam asap rokok. So, kita dapat menghindari racun daripada bahan kimia tersebut. Kemudian, kita dapat melindungi diri, keluarga dan orang lain daripada bahaya merokok. Seterusnya, deri rasa dan bau kita akan meningkat, gigi lebih putih dan nafas lebih segar dan lancar. Yang terakhir ialah kita dapat mengelakkan budaya membazir dengan menggunakan wang untuk membeli rokok kepada tujuan yang lebih baik dan bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar pembincangan kita pada hari ini. Kesimpulannya, tabiat merokok perlu dihentikan kerana ia bukan sahaja menjejaskan kesihatan diri kita tetapi juga orang lain. Pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air. Fikir-fikirkan dan jangan sesekali berhenti berfikir. Usah menepuk dada mananya selera, tetapi tepuklah dahi, bukalah minda dan fikir-fikirkanlah. Rokok setiap sedutan membawa padah. Terimalah serangkap pantun indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, ceria-ceria selalu. Akhir kalam, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.